paling famous yang akan ditanya adalah tuan guna baja apa dan racun apa. Itu memang soalan famous. Saya rasa tuan pun sama. Jadi bila sebut bab fertigasi, kita bukan sahaja tengok baja dan racun apa. Dia ada 3 komponen yang besar. Yang pertama kita kena tengok daripada segi pengurusan tapak. Yang kedua adalah pengurusan anak benih. Yang ketiga adalah agronomi tanaman itu. Dan penggunaan racun baja terletak di dalam item nombor 3 di dalam agronomi. Jadi pada pagi ini saya tak mengulas satu-satu, saya cakap overview saja sebab ini seminar bukan kursus. Yang macam mana saya telah jalankan pada hari Isnin dan Selasa yang lepas di Pertanian Negeri Pulau Pinang, 1 hari teori dan 1 hari kita pasang A to Z, buat fertigasi gantung daripada tak ada apa-apa dan boleh siap tanam dalam masa 1 hari. Okey. Bila kita bercakap fertigasi adalah salah satu teknologi, bukan teknologi yang kita kata terbaik dan mungkin ia terbaik di masa kini. Dan ia adalah salah satu teknologi dan teknologi itu terletak di dalam 7M. Saya letakkan hukum 7M sebab kita buat projek fertigasi, tuan-tuan dan puan-puan yang buat projek fertigasi, kita kena tahu apa matlamat kita. Okey. Dan saya jagakan semua yang ada di dalam ini, usahawan-usahawan yang ada di dalam ini adalah buat projek fertigasi untuk dapatkan duit. Bukan kita bercerita pertanian bandar, bukan kita bercerita berkebun dapur ataupun berkebun di rumah di mana kita buat untuk hobi dan terapi minda. Di sini kita bercerita untuk kita dapatkan duit. Macam mana kita buat projek dan kita nak dapat untung. Dia berbeza dari segi matlamat kita buat projek fertigasi. Okey. Di mana kalau tuan-tuan nak berjaya di dalam projek fertigasi ataupun apa-apa projek pertanian, tuan-tuan wajib kena hadam, kena faham 7M ini dahulu. Dan kita tengok satu persatu. Okay? Dia ada 7M. 7M ini adalah singkatan daripada permulaan perkataan di dalam bahasa Inggeris. Dan ada yang saya dah melayukan. Dan urutannya daripada 1 sehingga 7, tuan-tuan kena follow satu-satu. Dan kalau kriteria tuan-tuan, nombor 1 tuan-tuan dah tak lepas, yang atas senang. Kalau tuan-tuan dah tak lepas kriteria nombor 1, market atau pasaran, tuan-tuan tak payah buat fertigasi. Tak payah tanam apa-apa sebab tuan-tuan confirm akan rugi. Okey, ini yang pertama. Market. Market adalah pasaran. Tuan-tuan kena tahu sama ada kita tanam apa, ke mana kita nak jual. Sama ada kita nak jual borong ataupun kita nak jual runcit. Kita yang tentukan. Okey, dan jenis tanaman apa yang boleh dijual. Soal harga itu murah atau harga itu mahal, itu adalah ekonomi dan kita tak boleh kontrol. Itu adalah standard dan itu adalah normal. Macam sekarang timun yang kami tanam, tim kami sekarang minggu ini timun harga 4 sen 1 kilo, memang terduduk. Tetapi terus harga RM3.5 dapat backup. Sebab biasa kalau kami kita tanam 2 tanaman yang dia punya graf takkan selari. Okey. Dan lada solok minggu ini di Kelantan famous lada hijau lada solok minggu ini dalam RM18. Okay. Dan kalau untuk panduan kami di Kelantan, kalau harga yang stabil biasanya untuk terung dan cili harganya kalau kita ikut graf dia akan selari. Kalau harga cili solok tinggi, harga terung biasanya akan rendah sedikit. Jadi kita akan buat kombinasi tanaman itu. Okay. Yang keduanya adalah timun dan petola. Biasanya harga kedua-dua ini tidak akan naik sama dan tidak akan turun bersama. Dia akan ada satu naik, ada satu turun. Di sinilah kita kena tengok. Okey, yang kedua itu manajemen. Di mana kita susun jadual kita apa kita nak tanam bergantung kepada market. Kita tanam bukan apa yang kita nak makan. Bukan apa yang kita suka. Kita tanam apa yang dah orang nak beli. Baru kita dapat buat duit. Dan seorang usahawan berpesan kepada saya, dia kata, kita jadi petani selagi duit tidak masuk poket kita tak boleh bergembira. Harga RM15, RM20 sekilo cakap sahaja. Tetapi selagi duit itu tidak masuk di poket kita, jangan bergembira tuan-tuan dan puan-puan. Sebab ramai yang pemborong tidak bayar kepada penanam. Itu biasa. Ya, itu lumrah yang kita akan jumpa pakai mau manis masam di dalam pertanian fertigasi.
Okey, bila bercerita di media sosial memang nampak manis, tetapi hakikatnya yang buatnya kita yang buat. Dan saya boleh bercakap sebab saya buat sendiri. Dan satu masa sampai 3 ke 5,000 polybag. Dan saya terima kasih Ustaz. Okey, jadi kita bercakap apa yang kami buat. Okey. Yang ketiga, material. Material ini lebih kepada tapak ataupun tanah. Di sini bukan faktor pemilihan tanah. Yang itu saya akan ulas slide yang seterusnya. Saya nak berceritakan tapak ini, tuan-tuan kena cari yang halal masuk dalam bracket ni. Tanah yang kita boleh kontrol ke sahih masuk macam ni. Tanah tu orang lain tak boleh halau kita daripada tapak projek itu. Sebab kawan-kawan saya, ramai kontraktor yang kalau tuan-tuan perasan hujung tahun lepas, 2019, banyak projek kontraktor yang sakit. Dan dia orang berubah kepada vertigasi. Dan dia buat vertigasi, terutamanya vertigasi gantung famous kat Kelantan. Dan dia orang boleh buat. Dan dari segi faktor tanah, dia orang ambil mudah. Sebab ambil yang ipar-buai, adik-adik. Jadi bila buat tanah daripada tanah hutan, bersihkan, bila dah tanam sampai 2 musim, duit dah dapat dah balik modal, tiba-tiba si abangnya kata, wife aku nak gunalah tanah ni. Minta dia keluar, kita nak buat macam mana? Kita putih tak ada. Jadi di sini, tuan-tuan tapak itu pastikan sama ada kalau tanah itu milik pasangan, boleh dikira takut. Tak ada hitam putih. Ayah ibu takut. Tetapi selain daripada itu, buat hitam putih yang kita boleh bawa kepada mahkamah. Kami dah kena. Maksudnya kami di sini, usahawan-usahawan di bawah pemantauan saya dah kena. Ramai yang kena dalam 4-5 orang. Bukan sikit-sikit tuan-tuan modal yang keluar. 4-50 ribu keluar. Tiba-tiba dah nak dapat rasa bonus, tiba-tiba orang ada keluar. Dia kata dia nak buat sendiri. Bila dah keluar dalam satu musim, naik hutang balik. Itulah. Kan? Pancaroba di dalam buat vertigasi. Next, manusia, guru, ini sangat penting. Bila kita sebut vertigasi, tuan-tuan jangan mengharapkan bahawa ini 100% teknologi. Dan ada sesetengah yang buat part-time tak apa, tak ada masalah buat part-time. Tapi part-time dia, di ladang dia seminggu dia turun 2 kali. Sebab dia setting air dia punya automatik ada 4 tangki. 1 tangki 1 hari, jadi dia nak 4 hari, air keempat dia pergi. So, bukan kita tengok air baja saja, monitoring kena buat. Kalau tuan-tuan tanam cili, okey, kawan saya punya pengalaman, okey, tanam sodok dan dia memang top lah di antara kami. Dapat cili sodok 7-8 kilo, 1 pokok. Dia kata kalau tanam cili, tanah tak banyak, 870 pokok. Dia kata kalau tanam cili, tak boleh bercakap satu-satu. Tak boleh bercakap dengan satu-satu pokok dalam 1 hari, baik tak payah. Memang dia kata takkan dapat hasil yang tinggi. Maksudnya dia akan monitoring satu persatu setiap pokok. Tuan-tuan, cili ini, kalau tuan-tuan tanam cili, kalau tuan-tuan tak masuk sahaja dalam ladang itu, tak buat monitoring, tuan-tuan akan tengok kesannya 3 hari. Pucuknya memang akan nampak kerinting. Bermulanya kerinting ini dia ada 4 sebab. Biasanya disebabkan oleh tree, whitefly ataupun hama. So kita akan diagnostik sebab apa pucuk kita ini kerinting. So di situlah pentingnya monitoring. Kalau kita duduk contoh dekat bawah ni lah, contoh ladang saya, ladang cili saya, dan saya masuk ikut tepi je jalan, memang takkan nampak pucuk. Kalau saya duduk di sini, nampak pokok tu dah kerinting, masuklah pokok tu dah teruk, dan gunalah racun apa pun susah untuk kita pulihkan. Dan kita salahkan racun gunakan itu 1 liter RM250 tak berkesan. Sebenarnya bukan racun yang bersalah, kita yang bersalah. Mengurus tidak betul dan kita dah ambil tindakan terhadap pokok yang 34% dah sakit. Okey. Dan yang kelima, mesin. Ini mesin dia lebih kepada teknologi, dan teknologi di sini kita ada teknologi vertigasi. Dan daripada teknologi vertigasi ini kita nak pilih teknologi yang mana kita nak buat. Bersesuaian dengan ladang kita, bersesuaian dengan keadaan market tempat kita, dan bersesuaian dengan kewangan kita. Okey. Dan di sini ada 3 jenis vertigasi yang famous. Satu vertigasi yang kita buat di dalam bekas tanaman atau pek atau pasu yang kita taruh di atas tanah. Yang kedua adalah gantung, dan yang ketiga di dalam petak tanaman ataupun di dalam tayar ataupun di atas tanah.
InsyaAllah saya ulas satu-satu. Okey. Dan yang keenam adalah duit. Di sini ramainya bukan orang Jaya lah, orang Kelantan nak buat projek mitigasi mesti ada duit dulu. Itu tak betul. Duit duduk di perkara nombor 6, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau tuan-tuan dah mahir 5 ni, insya-Allah duit modal tak ada masalah. Okey. Modal ini adalah perkara yang keenam, bukan perkara yang pertama. Dan modal ini bila tuan-tuan nak buat mitigasi, modal ini jangan buat loan. Saya ulang, jangan buat loan dan berhutang kecuali dengan pasangan. Maksudnya duit itu dalam kitaran kita punya apa kita ada kalau kita panggil dalam kitaran genuk lah, maksudnya dalam kitaran rumah kita. Maksudnya duit itu tak kita tak pinjam dengan orang luar. Maksudnya kalau rugi-rugilah kita tak menanggung nak kena bayar dengan orang lain. Sebab apa tuan-tuan? Pertanian ini memang tinggi risikonya. Bila sesuatu industri yang tinggi risikonya, risiko dia punya potensi untungnya pun tinggi. So, di mana kita pandai memainkan peranan kita di dalam menguruskan projek kita. Dan satu lagi, bila tuan-tuan nak buat, guna duit apa yang ada di tangan. Maksudnya jangan berhutang. Bila dah berjaya nak besarkan projek, boleh berhutang. Bila nak besarkan projek, tak apa, boleh berhutang. Tetapi nak memulakan projek, jangan berhutang. Dan mulakan dengan kuantiti yang kita rasa kita kalau beginner, kita mulakan dengan yang kita mampu buat dulu. Macam kami kalau di Kelantan, kami syorkan di antara 800 ke 1,200 pokok sahaja untuk beginner. Dan bolehlah dikurangkan kepada 500. Tetapi 500 nak dapat 1,500 sebulan rasa amat tipis. Sebab harga kadang-kadang dia tak menentu. Dan kalau tuan-tuan dah tahu, kalau nak buat 500, at least tuan-tuan kena ada, kalau RM20 satu projek. Memang kalau nak buat aplikasi tuan-tuan kena letak RM20, kos yang di luar jangka. Okey, RM20 kali dengan 500, at least tuan-tuan kena ada RM10,000 baru boleh buat mitigasi. Dan RM10,000 itu jangan berhutang. Kalau nak kumpul sikit dah cukup, buat. Ini pengalaman yang kami ramai jumpa. Dan ada pernah dijumpa saya RM30,000 rugi. Duit loan, tak tahu nak bayar macam mana. Buat tanaman yang cili. Itu banyak. Jadi kami yang dengan cerita tidak sesedih. Okey. Okey. Yang last adalah mentor. Ini di antara yang penting. Mentor ini tuan-tuan kena tengok betul-betul mentor. Di dalam pertanyaan dia ada 2 mentor lah kita ketiga. Yang saya ketiga kalau salah semua. Yang pertama betul-betul buat projek dapat kekayaan menerima dengan hasil yang dia jual. Contohnya dia tanam cili dan dia dapat duit buat apa segala harta yang dikumpulkan hasil daripada jual cili. Itu betul-betul mentor yang kita nak. Jangan cari mentor yang tanam juga cili tetapi dia punya hasil pendapatannya adalah melalui jual baja, folia, racun. Itu bukan mentor. Sebab ada tuan-tuan, kalau tuan-tuan duduk dalam industri itu tuan akan nampak yang buat 5,000 tu just showing sahaja. Bukan saya nak mengatakan sebab dalam ni saya diberi amanah untuk menceritakan pahit mau apa yang telah saya rasa dan kami di Kelantan rasa. Dan ada bila follow orang-orang yang tertentu bukan nak menyalahkan, ada yang baik-baik dan ada yang menjual ni just menjual dia punya sampai 7-8 folia untuk satu-satu musim. Okey, itu. Okey. Itu mentor kena pilih betul-betul tuan-tuan. Mesti saya rasa sampai pukul. Okey, ini prinsip. Tadi kita kata kita nak berjaya untuk jadi usahawan, mitigasi mesti ada 7 hukum yang tadi. Dan bila nak pokok kita cantik, tadi dah kita dah tahu manajemen. Bila nak pokok cantik, tuan-tuan kena ikut prinsip ini. Dan tadi bos saya telah sebutkan tadi, dan saya nak ulas sedikit saya. Di sini, bila tuan-tuan nak buat projek mitigasi, sini kita bercakap mitigasi, 4 perkara ini tuan-tuan perlu tengok. Yang pertama, air, baja, cahaya dan udara. 4 perkara ini. Okey, air, baja kita boleh bantu. Maksudnya kita boleh ambil outsource. Kalau tak ada air di situ, kita boleh ambil air daripada air bawa ke situ. Dan pemilihan tapak yang paling penting adalah tapak itu mendapat 100% cahaya.
100%. Kalau nak vertigasi, at least 7,5 sampai 25 mesti dapat cahaya di kawasan yang nak bertanam. Pengalaman saya dan ada 2-3 orang usahawan di mana tapak yang sama di tepi sempadan tanah orang lain yang pokoknya tetap, dan ada 2-3 row yang cahayanya dapat pukul 10, hasilnya kalau cili sorot kurang 50% sahabat. SOP sama, baja sama, semua sama, tetapi cahaya tak dapat menyebabkan hasil kurang 50%. Kenapa? Itu analoginya mudah. Air baja dapat cukup pokok ambil, dan cahaya adalah sumber tenaga kepada pokok untuk menjalankan proses fotosintesis. Okey. Dan kalau kita tengok, daun adalah kilang kepada pokok. Daun daripada air dan baja naik melalui akar, silent flow naik sampai ke daun. Dan bila sampai di situ, kalau tak ada tenaga, macam mana pokok nak proses makanan? Macam mana pokok nak buat proses fotosintesis? Di situ kita kena tengok. Walaupun cukup baja, cukup air, tak semestinya pokok kita subur. Dan di sini, contoh dewan ini kita ada Swiss aircon, ada Swiss lampu. Tetapi kalau tak ada bekalan elektrik, tak berfungsi semuanya. Sama juga dengan pokok. Analoginya di situ. Okey. Air dan baja benda yang boleh kita bantu, dan bos saya sebut pengudaraan di sini dia ada 2 pengudaraan udara. Yang pertama adalah di atas permukaan pokok, dan yang kedua adalah di bawah permukaan pokok. Maksudnya di atas ini adalah di situ pentingnya jarak-jarak yang sesuai. Okey, jaraknya ada orang tanam 6 kali 3, 2 kali 1 terpulang, tetapi jarak ini adalah subjektif. Dan orang tanya saya, jarak mana yang paling sesuai untuk tanam cili? Saya kena tanya balik, you nak main game apa? Dan game, maksudnya you nak tanam sampai 5-6 bulan, ataupun you nak tanam sampai first wave. Game dia berbeza-beza. Kalau you nak tanam sampai 5-6 bulan, you boleh tanam 6 kali 3 kaki, 1 pokok, 1 polybag. Tetapi kalau you nak main game, sekali harvest dah, lepas sampai dia berbuah, first wave cili lah. Okay, dalam masa sebulan setengah you nak dapat sekali harvest tu sekilo setengah ke 2 kilo, boleh buat. You tanam 2 pokok, habis je buah. Tetapi bila kita kira kawasan per meter square, hasilnya sama. Itu kata game yang kita nak main macam mana dalam industri ni. Game tu lah kita follow market. So dia ada kaitan. Kita bukan kata nak tanam cili, tengok orang tanam cili. Kita kena kaji market game. Kita yang tentukan game, bukan orang lain. Dan kami pernah buat tanam petola nak berbuah 45 hari tuan-tuan. 17 hari sahaja kami kutip, kami buat. Bukan dalam stesen lah, yang luar. 17 hari sahaja kami kutip, selepas pada tu kami buat. Petola boleh kutip hari-hari, dan dia boleh kutip sampai 2 bulan. Kenapa? Sebab masa itu harga dah drop. Dan masa itu, sahabat saya dapat untung bersih dah kira-kira 10,000. Dan perkiraan kami takkan rugi. Kalau kami jaga lagi, kami akan untung itu akan berkurang sampai 45,000. Tak ada guna. Kita cabut, kita tanam baru. Bila kita tanam baru, kita akan jumpa harga yang mahal. Okey. Ini vertigasi saya tak nak tuan-tuan boleh baca. Okey. Kelebihan vertigasi. Benda yang ni saya tak nak cerita. Saya nak cerita apa yang okey. Ni sahabat saya dah pernah sebut tadi. Bila tuan-tuan nak buat vertigasi, komponen 8 ini mesti follow. Kalau ada lebih. Tapi at least 8 ini komponen vertigasi, tuan-tuan nak ikutlah teknologi yang macam mana sekali pun 8 komponen ini mesti dipatuhi. Rekomendu mana tuan-tuan nak pilih, sama ada gantung atas tanah atau di dalam polybag terpulang. Okey, sumber air, sistem pengairan, baja, media tanaman, bekas tanaman, alat pengukur larutan dan benih. Saya nak berada di sini sikit. Baja, insyaAllah Encik Saif akan ulas akar baja dalam masa 1 jam. Okey, di sini bila sebut vertigasi, tuan-tuan kata jangan, bila buat vertigasi tak semestinya guna baja ini. Itu kena ubah benda kita. Baja yang kita guna di dalam sistem vertigasi bergantung kepada media apa yang kita guna. Kalau kita guna media sabuk ataupun sekam bakar, betul kita guna baja AP. Sebab sabuk dan sekam bakar dia kosong, tak ada nutrien. Pokok nak 13 nutrien, termasuk
campur 3 yang original, yang sebenarnya jadi dia nak 16. Bajet AB membekalkan 12 daripada 13. Itu je saya. So satu komponen yang tak ada klorin, tak ada sebab itu sangat minimum. Tetapi kalau tuan-tuan guna NPK biasa, di dalam tu hanya ada 3 ataupun 5. So itu menyebabkan pokok tak subur. Sebab itu kita kena tahu media apa yang kita guna. Kalau kita guna pasir, sama, boleh guna bajet AB. Tetapi kalau kita guna tanah campuran, tanah hitam, benda itu mungkin tak guna bajet AB. Sebab bila kita guna bajet AB, di dalam tu telah ada nutrien dan dia akan jadi pokok itu lebih. Dan contoh terutamanya nitrogen lah yang banyak. Okey. Lepas tu komponen yang benih berkualiti. Benih di sini, bila tuan-tuan buat fertigasi, kita dah tahu satu pokok yang kita buat mesti kita nak hit target yang maksimum. Dan bila kita buat fertigasi, kita nak 95%, at least 90% daripada pokok kita mencapai target yang kita tetapkan. Sebab tu bila kami buat, kami main target. So dalam tanam ni, tanam betul kami target nak 10 tan. So kami push 10 tan, cukup 10 tan, cabut. So itu game yang penting. Dan bukan bertanam itu, macam mana kita nak supaya game yang kita tu adalah selalu dengan market yang benih sini tuan-tuan, dia ada 3 jenis. Yang pertama precision, maksudnya benih yang terjamin. Ini biasanya F1 lah. Dan kalau buat fertigasi memang kita nak benih F1 happy. Dan yang kedua adalah selected seed, benih yang terpilih. Dan yang ketiga adalah normal seed, benih yang biasa. Dan yang pertama tuan-tuan kena guna benih F1 hybrid. Dan benih ini juga walaupun contoh bila tuan-tuan tanam timun bila buat fertigasi tuan-tuan tak perlu semai pun tak apa. Betul, tak perlu semai sebab dia naik. Tetapi kita nak semai. Kenapa? Sebab kena semai. Dan umur 7 hari ke 8 hari baru kita pindah dalam polybag. Sebab kita dah tahu matlamat kita satu pokok kita nak sampai 10 kilo timun. Betul sampai 15 kilo. Dah boleh buat. Okey. Sebab kita nak pilih anak-anak yang memang kita boleh push dia. Dan kalau kita tengok contoh anak-anak kita, adik-adik kita yang mana boleh masuk asrama penuh, sekolah MRSN, sebab dia dah terpilih. Sama juga pokok kita buat fertigasi. Kita semai dan kita pilih anak yang cantik, anak-anak yang seragam, baru kita tanam. Kalau kita tanam ikut je mana yang ada, memang projek kita tu bila satu projek pokok bermasalah, dia akan bercantik kepada benda yang lain. Dan kalau kami, saya punya pengusuran, kalau tuan-tuan nak tanam 1000 pokok, tak kira lah, bergantung kepada kualiti benih. Biasanya saya akan buat macam ni. Kalau tuan-tuan nak tanam 1000 pokok, kami akan semai sekurang-kurangnya 1500 pokok. Sebab di situ kami akan pilih anak yang terbaik. Dan andai kata anak yang kami semai 1500 boleh tanam 800 sahaja. Dan kami akan tanam 800. Kami takkan cukupkan 1000. Nampak? Sebab kita nak kurangkan kos. Sebab kalau kita tanam anak yang dah sakit, yang tak sihat, lagi dia menambah kos dan mendatangkan mudarat kepada kawan-kawan yang lain. Okey, itu game. Ini sedikit reka bentuk mungkin tuan-tuan yang tertutup biasa. Banyak SPH campur rumah kari serangga. Terbuka kita 3 model. Bekas tanaman maksudnya polybag atau pasu yang disusun di atas permukaan tanah. Yang kedua ganggu. Yang ketiga yang dibuat di atas tanah sama ada batas, petak tanaman ataupun air. Okey. Saya tunjuk gambar satu-satu. Okey. Ini SPH tuan-tuan dah famous. Okay. Ini yang ada rumah kari serangga. Kedua-dua model ini tertutup ini sangat-sangat disyurkan di kawasan yang bersuhu sejuk lah. Okay. Di kawasan bawah ini tidak berapa sesuai. Ini pendapat saya dan pengalaman kami. Okey. Ini bekas tanaman polybag yang kami buat di Lundan stesen ini dan projek ini tergendala disebabkan PKP hari itu. Tengah pokok tengah lebat dan saya ingat kita di PKP bermula 13 Mac. Last hasil kami dapat kutip 12 Mac. Ngam-ngam 2 kilo untuk first week. Dan pokok terpaksa dibiarkan dan kami dah tak boleh nak buat apa. Dan insyaAllah bulan 9 ni kami akan buat balik nak kejar 6 kilo 1 polybag. Dan secara teorinya kami dah jumpa macam mana nak buat.
berdasarkan pengalaman pergi jumpa usahawan-usahawan yang berjaya di Tengah Highland, insyaAllah kami akan cuba buat macam mana nak dapatkan hasil yang tertinggi dalam masa yang singkat. Okey, ini ketika gantung di tapak kami. Okey, ini ketika gantung dekat rumah saya, 500 meter daripada rumah saya, yang saya guide daripada tanah hutan sampai dia dapat hasil. Ini guide secara sebabnya masa tu saya guide sebagai kawan, bukan sebagai pegawai pertanian. Kawan saya ini adalah pegawai di Yakin, maksudnya grade N. Dia buat part time, dia menabur 70,000 tuan-tuan. 1 hektar lebih 70,000, itu Z dia follow kami. Okey, dia ajar dan 70,000 buat fertigasi gantung dalam 3,300. First round dia dah dapat untung sebab harga dia memang tanah lada solok masa tu cantik lah. Paling rendah RM2, paling tinggi RM23. Dia dapat 110,000. Okey. Sesuatu kata, kadang-kadang kita buat sekaligus kita rugi. Kadang-kadang kita tak balik modal dengan pelaburan yang kita buat. Kadang-kadang kita dah dapat untung bergantung kepada macam mana kita susun tim kita. Okey. Ini lada solok yang kami tanam di stesen kami, saya tanam dan Cik Aris ada di belakang, saya punya staff. Okey. Dan satu masa pernah dapat satu pokok 120 biji. Okey. Ini buah dia. Okay. Ini famous ada di Kelantan, boleh dikatakan lebih daripada separuh tanam lada solok sebab market ini sangat-sangat baik di Kelantan. Dan tahun ini memang sejak saya kenal lada solok, harga yang paling baik adalah pada tahun ini, di mana sehari sebelum hari raya haji, harga lada bergantung kepada pemborong. Paling murah RM25 tuan-tuan, 1 kilo. Dan kawan saya dapat RM30 1 kilo. Tapi hari itu saja. Tetapi sampai sekarang harga masih maintain 15 ke 18 ringgit. Dan harga ini saya jangkakan sehingga bulan 1, sehingga bulan Januari tahun depan dia takkan kurang daripada RM10. Okay. Sebab di Kelantan ni dah masuk musim hujan, mana-mana petani yang tanam fertigasi di atas tanah memang dah tak boleh nak tanam. Bila buat fertigasi gantung, dia orang boleh lagi tanam dan dapat hasil. Okey. Okey, ini petak tanaman. Ini petak yang kita tanam fertigasi cuma menggunakan batu-bata yang kita guna struktur daripada batu-bata, dan kita boleh tanam banyak jenis tanaman. Ini saya tanam untuk orang pening. Batang dia kalau tengok lebih kurang dekat besar-besar dengan Randy, dan di sini kita boleh buat banyak crop protection. Okey, ini saya suruhkan tuan-tuan sebab bila di komunitas yang pertama adalah untuk pusingan yang kedua, tuan-tuan biasanya tak ada fund untuk beli baja dan itu menjadi masalah kebanyakan projek komuniti pertanian tanah di sekolah, di surau, di mana-mana lain komuniti perumahan dan gagal mereka dan penting adalah sebab satu mungkin satu bila dapat ini dan next mengharapkan bantuan ataupun daripada fund mana yang diusul tak ada. So bila buat macam ini, pada sekolah ini jago yang sekarang ini dah umur 12. Di kelas sekolah ada, mana yang lebih cantik saya tak ada teman-teman yang saya ada. Okey, 350 ringgit saya boleh tanam 1,400 dan kos operasi bukan juga kos pembangunan. Kos pembangunan untuk projek ini lebih kurang dalam 3,000 dan kami jangkakan dia akan dapat 1,000 paling kurang 1,200 per siri. Dan kos operasi untuk projek ini adalah lebih kurang dalam 3,400. Nampak tanah jagung dapat 1,200 dalam masa 2 bulan untuk 350 petaya. Okey. Kos operasi tak sampai berapa. Kita bukan nak projek kita itu gak di mata orang. Kita nak poket kita itu apa. Okey. Okey. Just kesesuaian tanaman yang ini banyak di kawasan tanah ini di laut ini. Dari mana biasanya yang tertentu sesuai dengan tanaman yang bernilai tinggi. Bila bernilai ini harga yang mahal dan benda ini tak boleh ditanam di kawasan yang lain. Dan benda ini sangat tanaman ini sangat sesuai ditanam di dalam SPS dan sebab itu boleh diekspor
dan bernilai mungkin macam berusaha yang itu sini Mexico ada juga tu, tapi itu sangat jarang digunakan tanam di dalam SPSC. Okey. Terus itu contoh boleh tanam ada SPSC dalam sekolah yang kecil itu. Terbuka berkas tanaman ini maksudnya contoh boleh tanam yang di atas di dalam pembelian. Kenapa saya bintangkan kalau dia dari bawah? Bila tuan-tuan buat yang di atas tanam, maksudnya dengan terung dan ciri tuan-tuan boleh tanam di sini tanpa buah suai. Bila tuan-tuan nak tanam, 5 jenis jamu dia sekali Dia kena pakai. Bau dia direct. Kalau dia letak situ, dia still ambil surrounding punya suara. yang seterusnya dan dia mengambil masa yang ada banyak dan juga dari segi kecekapan kita akan berkurang. Okey, ini sudah segi tertutup. Okey, yang sama ditanam di atas tanah, tetapi benda ini tanpa mengubah suaya struktur. Maksudnya tuan-tuan tanam cili hari ini, contoh timun sekarang, sebulan, harga timun dah turun dalam 4-5 hari, bawah 50 sen, so dia akan cabut balik itu dan dalam masa seminggu lagi dia akan tanam balik turun. Jadi gamenya dalam fertigasi ini jangan sayang kepada pokok, kita nak sayang duit kita. Jangan sayang pokok tapi sayang duit. Okay. Ramai yang sayang pokok dan secara otomatik bila sayang pokok yang berlebihan menyebabkan tuan-tuan hilang banyak. Okay. Okey, ini di petak tanaman lagi banyak tuan-tuan boleh tanam. Dan di sini biasa 2-3 tempat saja yang ada. Ini yang baru saya buat dalam 2018. Ini kos permulaan dia tinggi sikit tetapi manfaatnya sangat-sangat tinggi. Okey. Satu saya nak bercerita di sini. Giliran tanaman bukan sahaja di atas tanah tuan-tuan buat giliran tanaman. Kita tahu apa fungsi giliran tanaman. Yang pertama kita nak membaiki struktur tanah. Apa? Sebab kita tanam secara fertigasi. Okey. Yang kedua adalah kita nak menghapuskan ataupun nak memutuskan kitaran penyakit sesuatu penyakit itu. Contohnya kalau tuan-tuan buat fertigasi di atas di dalam polybag yang diatur atas tanah tanpa pengesuaian. Maksudnya satu keluarga sahaja tuan-tuan boleh tanam, iaitu keluarga Solanaceae, iaitu terung dan cili. Bila terung dan cili, penyakitnya, perosaknya adalah benda yang sama. Dan kalau tuan-tuan tengok, kenapa dalam Facebook ramai yang saya boleh jangka bila masuk grup Facebook mana-mana grup ni, okey, nak jual pam, nak jual anak-anak fertigasi, maksudnya dia dah rugi. Bukan sahaja maksudnya dia dah give up di dalam projek fertigasi. Di mana? Sebab bila dia buat, kita punya infra itu tidak mesra, crop rotation tidak akan bermasalah. Sebab bila kita buat fertigasi, kita nak buat duit secara berpanjangan. Bukan buat ni dan kita buat fertigasi, habis je hasilnya ataupun kita beri air 2 bulan. Nanti 2 bulan kita tanam, tak ada guna kalau buat fertigasi. Kita nak paling lama beri atas tapak yang sama 2 minggu. 2 ke 3 minggu lepas tu tanam. Tahu nak fertigasi. Oh kita boleh satu-satu tempat hasil yang tinggi. Dan kalau tuan buat macam tu, maksudnya tanam cili. Bila tuan-tuan tanam keluarga Solanaceae, cili ke terung ke, bila semakin lama pokok, semakin banyak perosak di situ. Sama ada pokok itu boleh survive dan tak boleh survive, memang kita yang perlu. Tetapi memang perosak telah berkampung di situ. Dan bila tuan-tuan tanam, contoh musim pertama tanam cili, selepas pada itu tanam pula terung. Dia punya keturunan tree, wildfly, aphid, hamamu tu, senang dia, suka hati sebab sebelum ini dia makan pucuk yang tua. Tiba-tiba mai datang sini makan pucuk yang muda, memang tak ada pengawasan. Dalam musim yang tua, tanam daripada keluarga yang sama, dalam masa seminggu ke 2 minggu, memang kena kerinting. Kerinting ni maksudnya adalah disebutkan sama ada wildfly tree. Dan bila tuan-tuan tanam cili, dalam masa 3 ke 4 hari yang akan ada tree, itu adalah normal. Trade kita tak risau sangat sebab kita boleh kontrol dan tahu penggunaan racun yang sesuai cara mana nak alam dia kita boleh buat. Okey. Tanah dia perkara biasa.
Ini tips. Mesti bukan saya yang bukan daripada saya, dan ini saya kumpulkan, saya simpulkan daripada ramai pengalaman petani-petani yang umur, yang buat secara part time, yang buat full time, dan ada yang bekerja. At least tuan-tuan, seorang pengarah grade N 54 buat projek. Dan nak menceritakan dia buat dengan sistem yang betul. Fertigasi gantung, sebab famous di Kelantan fertigasi gantung, tuan-tuan terbuat. Tapi dia buat ikut sarana yang kami buat sekarang ini, dia dah boleh ran dan lepaskan kepada anak dia. Okey, yang pertama tadi saya dah ulas, guna modal ditanya. Kita namanya. Yang kedua, model yang slow crop rotation. Saya rasa tuan-tuan boleh tengok tadi. Boleh buat penilaian sendiri. Kalau tuan-tuan nak game lama dalam industri ini, pilih yang crop rotation. Sebab bila tuan buat apa-apa tanaman, bukan tanaman saka macam rambutan ya, tuan-tuan memang kena buat crop rotation supaya kita punya hasil insya-Allah tinggi. Dan ada orang query di Kementerian tak apa tanam benda yang sama. Kalau tuan-tuan pergi di sana kenal, maksudnya orang SOP dia memang sangat-sangat diikuti. Kita SOP tak entah ke mana. Dan kita punya pengamanan, ramai usahawan kita contoh, bila nak tanam musim yang kedua, masa tu baru kita bersihkan kebun. Maksudnya okey, dah tanam cili, habis ada cili, biarkan dia kering di situ. Okey, decide nak tanam lagi 2 minggu, baru kita bersih. Itu adalah sistem pengurusan yang tidak betul, tuan-tuan. Di mana kebun kita, ladang kita kena bersih selepas seminggu. Paling lama seminggu selepas kita decide, selepas kita buat keputusan untuk kutip hasil yang terakhir. Itu adalah pengurusan yang betul. Contohnya, saya dah buat keputusan hari ini adalah hari yang terakhir saya nak kutip lada saya, dan tak kisah pokok itu cantik ke tak cantik. Dalam masa seminggu, kebun saya mesti bersih. Tak ada pokok lada dan rumput. Dan kalau saya nak tanam sebulan lagi, biarkan. Sebab kata saya nak tanam sebulan lagi, nak hit harga yang tinggi. Tak apa, tapi jangan biarkan pokok di situ kering. Ataupun bila kita tinggalkan sahaja di situ, dia dah jadi macam pesta, dah jadi rumah yang sangat bahagia untuk proses. Dan bila kita bersihkan masalah tanam, proses itu lagi sekejap. Itu pengurusan yang sangat penting. Okay. Yang ketiga, bermula pada skala kecil dahulu. Yang ini ada pro and con. Kami di Kelantan, dan ramai telah buktikan, kami bermula pada skala yang sangat-sangat kecil. Di mana modalnya adalah di antara 800 ke 1.200 polybag. Ini yang kami usulkan supaya ini adalah beberapa pesanan. Sudah ambil nafas, masuk sebelum ini. Okey. Bermula pada skala yang kecil. Maknanya di sini tuan-tuan boleh, kalau di sini boleh bermula dengan 500 alias, tapi saya usulkan 800 ke 1.200 kalau tuan-tuan nak buat. Okey. Di mana di sini bila tuan-tuan buat terus, duit sebab kata di sini bukan duit yang menentukan banyak mana kita nak tanam. Kalau kita tengok 7M tadi kan, maksudnya duit duduk di perkara nombor 6. Di mana sebab bila kita tanam banyak dalam satu masa, dan ada yang guide kata boleh apa. Bila tuan-tuan keluar nak jual macam mana? Itu yang isu, pasti tak jumpa lagi masalah penyakit, masalah kekurangan nutrien, macam-macam lagi. Benda-benda yang kita tidak jangkakan. Okey. Dan ada satu perumpamaan yang diberi oleh sahabat-sahabat tani saya di sana. Tuan-tuan baru sahaja belajar daripada tak belajar apa-apa. Umpama bermula pada skala kecil dia ada diri. Tanaman yang mudah lagi. Maksudnya di sini tuan-tuan tanam tanaman yang satu yang mudah dijual, dan yang kedua mudah kutip hasil, maksudnya cepat kutip hasil, dan yang ketiga dia ni tidak manja, maksudnya dari segi pengurusannya amat senang sedikit berbanding tanaman yang agak sensitif. Dan di sini saya bagi contoh adalah cili dan timun. Timun memang harga dia kadang-kadang jatuh naik, itu adalah tapi kita pilih. Tapi cili tuan-tuan, kalau tuan-tuan tanam umur anak 30 hari, hasilnya standard kalau di luar Kelantan, mana-mana practice mengatakan cili kita tanam umur anak 30
Belum ya? Masuk mungkin. Okey. Kalau kita tanam umur 35 hari, 2 bulan tuan-tuan baru pokok tu kita boleh harvest. Okey. Dan kalau kita tanam anak 60 hari, apa yang kami katakan dah 2 tahun, kita tanam seminggu selepas tanam, masa tanam kita berbuah, sebulan lepas tu kita dapat hasil. Okay, itu adalah ekonomi berbeza. Cuma saya nak ceritakan di sini, kenapa tuan-tuan kena tanam yang mudah dulu supaya tuan-tuan boleh tahu permulaan supaya motivasi tuan-tuan tak tanam. Bila tuan-tuan tanam cili lah sebab famous sangat. Dan kalau tuan-tuan terduduk, memang terduduknya dah tak boleh bangun. Dan kalau istilah peniaga-peniaga daging di Kelantan, peniaga daging ni, kalau kita sembelih lumut, okey macam mana hari ni? Dia kata potong tangan, putus tangan. Maksudnya cili macam tu. First bila kena memang tu, maksudnya kita tak boleh sambung. Dan kalau dia tanam, kita okey macam mana? Adalah si hidup tu. Timun ketolak ibarat macam mana? Kita rugi tetapi tangan kita boleh sembuh. Itu perumpamaan yang dibuat oleh petani-petani di Kelantan. Dan satu lagi perumpamaan, kita daripada tak pandai bawa kereta dan kita pergi belajar, ambil lesen, masuk, tak dapat lesen kan. Tiba-tiba kita dapat je first lesen tu terus bawa trailer. Dapat bawa tak? Oh, kita dapat lesen hari ni, baru kenal kereta dalam masa 2-3 tahun. Tak kira yang pandai dulu, baru dapat lesen kan. Ni yang daripada tak pandai apa-apa, tiba-tiba okey, kita boleh dah bawa Viva. Bawa je lah Viva ada camp, saga, boleh lah naik sikit-sikit bios. Tapi terus bawa trailer. Di mana risiko? Mungkin tak terbalik, tetapi risiko untuk terbalik, untuk melanggar dan melanggar itu adalah sangat-sangat tinggi. Itu adalah perumpamaan yang diberikan kepada kami. Okey. Okey, yang last, yang kelima, cari mentor. Tuan-tuan kena cari mentor yang betul tadi. Okey, kena cari wajib. Dan kalau nak tanam timun, cari mentor yang timun. Okey, jangan cari mentor yang berbeza. Okey. Rumusan jelas slide. Okey. Rumusan tuan-tuan nak buatlah teknologi yang macam mana pun, mitigasi yang macam mana sekalipun, mesti tuan-tuan tengok, kita tengok game kita macam mana, kita nak bertahan dalam industri macam mana, kita dah kaji pasaran macam mana, dan pasaran tempat kita ni apa tanaman yang kita boleh buat jualan dan buat production. Sebab tuan-tuan tak boleh hidup dalam mitigasi ini dalam satu-satu kitaran tanaman, satu jenis saja. Okey. Dan kalau tuan-tuan pergi di Tengah Highlands sekalipun, berapa jenis tanaman, walaupun tapak yang sama tanam cili, tetapi dalam satu kebun atau kebun yang berlainan untuk satu-satu masa mesti ditanam paling kurang 3 jenis. Akan ada harga yang rendah dan akan ada harga yang tinggi. Dan bila kita sebut pertanian adalah perniagaan, bukan kita tengok satu jenis tanaman itu, kita tengok full pengurusan projek kita untung ke tak dalam masa setahun. Dan berjumpa rugi dan untung itu adalah nombor. Kalau kita tanam cili je, di situ bermulanya satu tanaman tak apa. Tetapi selepas pada itu, pilih infrastruktur ataupun model yang kita rasa tanaman kita, model kita itu okey, boleh disesuaikan dengan tanaman yang banyak jenis. Okay, itu saja. Dan last sekali, ini saya punya Facebook dan page. Kalau tuan-tuan tu ikhlas ni, tuan ngarap, okey, boleh follow saya. Dan di sini insyaAllah saya akan berkongsi benda-benda yang berkaitan dengan apa yang kami buat. Okey, dan saya dengan rendah diri memohon maaf di atas salah silap saya sepanjang 1 jam berdiri di depan ini. Dan apa yang saya sampaikan ini jika bermanfaat, tuan-tuan amalkan dan kongsi kepada yang lain. Okey, dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada sesi. Saya tunggu di sini kalau ada soalan yang saya boleh jawab, insya-Allah saya jawab, dan kalau tak boleh jawab saya akan rujuk guru saya dan saya akan jawab personal ataupun di Facebook saya. Okey. Jadi kita buka untuk sesi soalan jawab. Mana-mana peserta yang ada soalan boleh diajukan kepada Bang Ceramah. Di belakang ada soalan? Ada? Mana tempat bertanya soalan? Tuan minta pergi dekat mic.
itu dia lama kan. Assalamualaikum, saya Abdul dari Kacang. Saya nak tanya berkenaan game untuk proposition sebab PCR saya karena orang-orang yang dalam tu dia dah sekian faham. Kalau error proposition untuk pun akan berlainan. So game yang boleh dapat sustain dan game yang terbaik lah untuk dalam proposition. Maksudnya yang pertama kita komen. Maksudnya Yang pertama itu kita dalam pertama itu dari sini. Dan apakah dia yang untuk proposition? yang pertama, cili sendiri itu kita menengok masa kita tanam kita main primer. Game itu kita tulis di pasar. So cili ini bukan kita kata okey kita nak tanam bulan 1 tanam, bulan 2 tanam. Dan kita dah tahu kalau di Kelantan memang kita ada kita tim-tim akan study di mana masa yang kita jangkakan harga itu tinggi. Dan biasanya kita di ladang itu kita biarkan contoh akan kosong sehingga sebulan 2 hari sebab kita nak kejar harga. Kalau kita tanam sekarang dan masa peak, masa kemuncak itu harganya rendah, kita tak ada guna. So pertama, bila kita nak tanam cili dan kita jangkakan, kalau saya rasa di sini, kalau tuan-tuan tanam cili, musim perayaan di luar pada Kelantan, tuan-tuan tak boleh tanam cili. Sebab memang ada competition daripada yang import punya. Tetapi kami di Kelantan, memang kami akan target, kalau tanam cili Solo, peak seasonnya adalah 10 hari sebelum hari raya, seminggu sebelum cuti sekolah, maksudnya dalam tempoh cuti sekolah seminggu. Dan kami akan keluar peak season pengeluaran itu adalah seminggu sebelum masa pengeluaran yang tengah puncak. Dan kita nak harga yang paling tinggi masuk seminggu sebelum cuti sekolah dan seminggu setelah musim cuti sekolah. Maksudnya ada 3 minggu. Dan kalau kita dapat 3 minggu timun masa itu, timun memang dah dapat duit. Macam contoh ada seorang kalau tengok Facebook saya, si Amran. Daripada kontraktor tak tahu apa-apa tapi dia berguru dengan sahabat saya betul. Mentor tanam 850 pokok timun. Okey, dia dapat satu musim 22,000 tuan-tuan. Harga dia RM1,600 lebih saya tengok. Tapi sebab dia punya game tu. Jadi bila tuan-tuan tanam contoh kalau tanam cili, selepas itu kami di Kelantan, bila lepas tanam cili, kami akan tanam crop rotationnya biasanya petola ataupun timun. Dan memang ada juga risiko di timun itu akan ada trik. Betul. Trik sebab dia boleh menyerang juga cili dan boleh menyerang timun. Apa yang kita risau di sini? Penyakit utama cili adalah kerinting. Istilah kerinting. Jadi supaya tuan-tuan nampak kerinting ini disebabkan oleh tree, aphid, whitefly, hama. Dan ini adalah penyakit yang agak serius yang boleh menyebabkan benda ini kena virus. Tetapi tree kalau kita kontrol di timun dan petola, dia adalah bukan major penyakit. Kami tanam menjalar, petola dan timun yang paling takut adalah doni, kulak doni. Dan kalau kena yang tu hari ni esok habis, trip boleh kontrol. So dia dah putuskan di situ. Sebab biasanya kalau kita jaga deklarasi trip dah habis. Dan selepas pada itu, biasanya kita akan buat satu cili di tempat lain sama. Sebab saya tak biasa, kami di Kelantan biasa. Kalau musim yang pertama kita tanam timun, teruk ataupun cili, salah satu. Yang kedua timun ataupun petola. Yang ketiga timun, bila kita tanam timun yang kedua, otomatik yang ketiga tanam petola. Okey. Ataupun yang kedua tanam petola, yang ketiga tanam timun. Bersihkan apa semua, okey. Dan kalau masuk
dia ni saya cerita mitigasikan keras, sebab mitigasi bawah ni dia banyak melibatkan infrastruktur. Dan the next, musim yang keempat kita akan pilih jangkaan mana, dan di situ kita akan lihat sama ada terung atau cili. Dan kita pilih, dan kalau masuk sampai 5 musim kita dah nampak ada kemerebatan trip, kita akan putuskan circle tu kita tanam dari kacang panjang. Nama kacang panjang dapat putuskan, tapi hasilnya memang sedikit saja sebab dia boleh sampai 2 kilo saja satu pokok. Dan dia lepas-lepas dia tak akan rugi. Kalau harga dalam RM3 dapatlah dalam lainnya satu pokok. Tetapi dia bagus untuk putuskan nak sebab kita dengar next untuk kita keep itu punya tanaman utama. Menjawab tuan? Okey, terima kasih. Ada soalan lagi? Assalamualaikum, saya Nurul daripada Pencak. Saya nak tanya, maksimum usia anak pokok yang dah terlakukan. Tadi Tuan disebut ada keadaan yang 60 hari. Apakah macam mana cara penjagaan dia dan apakah perbaikan yang perlu dia? Panjang, kalau nak sekarang bukan kebanyakan cara dari sebab saya ambil itu saja 1 jam. Nak cerita yang itu saja. Dan cik Lenjo nanti dia tahu. Okey. Bila kita nak tahu contoh cili lah. Cili yang kita tanam, yang kami buat tanam umur paling kurang 60 hari. Yang ada 60, ada yang 65. Sekarang ini melalui perhatian saya dan kawan-kawan, cili kita perhatikan agronomi cili. Cili yang paling cepat, tuan-tuan tengok, dia umur 50 hari dia akan bercabang baru. 50 hari kan. Apa-apa jenis cili, solok, koladabu, cili api, maaf bahasa Kelantan, cili api, cili solok, cili merah, biasanya bila kita tanam dia umur 50 hari. Daripada kita semai 50 hari selepas itu bergantung kepada penjagaan, dia akan bercabang baru. Dan cabang yang pertama biasanya dia akan ada bunga. Itu adalah sifat cili. Dan kalau kita tengok, kita tanam 30 hari untuk dia mencapai ke berbunga 20 hari. Jadi 20 hari itu kita tanam di ladang. Saya ambil contoh di sini, yang mana analogi saya buat, kita tanam umur 30 hari dan 60 hari. 60 hari ini kalau pokok dah bercabang dan biasanya ada 3 cabang berbunga. Dan kita tanam umur 60 hari, kita akan buang 3 tanah selepas minggu, semua bunga itu akan buang. Sehingga cabang ke-4, ke-5 akan terubi dan sedikit gila. Tak apa. Sebab kalau kita tanam cili, bila buah yang pertama, peringkat yang pertama sudah agak matang, pucuk baru takkan keluar. Itu nama. Dan kita nak sebab cabang buah yang pertama ada buah 1 saja. Cabang yang kedua ada 2. Jadi 3 biji. Cabang buah yang ketiga dia ada 4. Baru dalam 6 biji. Jadi kita buang 6 biji ini, kita nak supaya kalau kita tak buang 1 sampai 7 mungkin dia akan berbunga. Sebab hari itu dia start sehingga buah tidak putih. Ini cerita Raja Solomon. Dan kita nak satu-satu masa itu dia ada 7 peringkat 7 cabang. Dan kita buatkan 3 ke 4 ni supaya 5, 6, 7 sampai 10 dia ada buah. Di situ adalah potensinya sangat. Buah yang lebat sebab dia semakin cabang di situ. Dan di situ dari segi sudut buah. Dan dari segi keuntungan baja, kalau kita tanam 30 hari, 30 hari kita tanam, nak sampai ke 30 hari yang kita tanam umur 60 hari, tuan-tuan akan membantu bukan mazia, kos baja 1 polybag, 1 kos baja saja, 1 polybag dalam masa 30 hari 25 sen. Kalau 1000 tuan-tuan, RM250. Itu cerita bab baja saja, tak cerita bab elektrik, bab air. Kalau air daripada sini bersahabat, berapa tuan-tuan kena? Dan kalau 1000 pokok, 1 pokok 2 liter, kali dengan 1000 pokok 2000 liter, kali dengan 30 hari, berapa kos dia lain. Dan dari segi ketahanan pokok pun lain. Kita jaga jimat di situ raja sebab pokok dah imun, pokok dah kuat. Kita tanam di itu, maksud kita dah bagi cukup-cukup tanam di luar dan pokok itu dari segi imunisasi dia untuk melawan penyakit itu agak kuat sikit lah. Okey, puan, sebab kalau nak kelas macam mana nak semai itu panjang cerita. Okey, di step daripada perawatan kami kena rendang DSP, macam mana kami semai, lepas itu cedung satu nampak remeh tetapi impact dia sangat menguji. Okey.
Jadi saya rasa itu saja dah. Okey, terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bismillahirrahmanirrahim. Majlis